Perkataan Hindu berasal daripada perkataan Sindhu, iaitu nama tempat tamadun kaum India bermula. Penduduknya yang digelar Sindhu lama-kelamaan bertukar menjadi Hindu. Dan di belakang saya ini merupakan simbol agama Hindu. Agama Hindu ialah agama yang tertua di dunia. Tetapi agama Hindu bukanlah sebuah agama. Agama Hindu ialah sebuah tradisi yang dikembangkan hampir 10,000 tahun daripada masyarakat India. Hindu di Malaysia biasanya dianuti oleh kaum India yang merangkumi hampir 6.37% penduduk Malaysia. Data dari Jabatan Statistik Malaysia menunjukkan lebih 1,800,000 penganut Hindu di Malaysia. Mengikut bancian 2010, rata-rata negeri yang mempunyai penganut Hindu tertinggi kebanyakannya menuju ataupun tertuju kepada semenanjung Malaysia, iaitu negeri-negerinya ialah bermula daripada Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. Dan negeri yang mencatatkan penduduk ataupun penganut agama Hindu yang paling sikit di Malaysia ialah negeri Sabah. Yang saya ingin mempertakan tentang asal-usul agama Hindu di Malaysia. Majoriti penganut agama Hindu ini ialah masyarakat India di Malaysia. Dari aspek sejarah, perkataan Hindu ini asalnya merujuk kepada masyarakat yang tertinggi di Sungai Sindhu ataupun dikenali sebagai Sungai Indus. Kemunculan agama tersebut sering dikaitkan dengan tamadun Indus, walaupun pengasas agama tersebut tidak diketahui. Kemudian, masyarakat India yang tiba di Tanah Melayu ini telah semasa era penjajahan British, mereka telah membawa masuk agama dan budaya yang mereka diamalkan di tanah air asalnya. Masyarakat ini mempelajari pelbagai nilai-nilai dan budaya tempatan selepas kedatangan mereka di Tanah Melayu. Di samping itu, mereka masih meneruskan budaya dan adat resam mereka. Semasa pengasingan pertempatan pada era kolonial di antara bangsa dengan bangsa lain menyebabkan budaya dan amalan di negara asalnya masih tebal dalam sanubari mereka yang dikenali sebagai hati mereka. Kebudayaan masyarakat Hindu pula, masyarakat Hindu di Malaysia telah mereka kuil yang bersesuai dengan amalan, kepercayaan dan agama yang mereka telah dibawa dari tanah air asalnya. Mereka membangunkan kuil-kuil tersebut di kawasan ladang dan kediaman mereka secara bebas sebelum dan sesudah merdeka di Malaysia. Terdapat 3 jenis perkahwinan, iaitu Vaitika Tirumanam, Diya Tirumanam dan Tamil Tirumanam. Yang perkahwinan tersebut dia mengikut suku dalam masyarakat India. Antara adat yang masyarakat India lakukan ialah mereka menghormati dan mendapat restu. Kemudian mereka telah menyerahkan sebiji buah kelapa yang dilubahkan di tengah dan kemudian mereka menuangkan susu ke dalamnya. Lepas tu mereka memberikan sirih dan mencium tapak kaki kedua ibu bapa. Masyarakat India juga menyambut perayaan seperti Deepavali, Thaipusam dan Hari Pongal pada setiap tahun. Untuk pendidikan pula, pelajar India dibenarkan bersekolah di antara sekolah jenis kebangsaan Tamil ataupun sekolah kebangsaan.
sistem pendidikan di Malaysia telah membenarkan bahasa Tamil tersebut menjadi bahasa pengantar di sekolah rendah jenis kebahasaan Tamil iaitu SRJKT. Kebanyakan sekolah rendah Tamil terletak di ladang-ladang dan hampir semua pelajarnya dari kaum India yang tinggal di ladang tersebut. Kemudian ladang-ladang ini telah bertukar menjadi kawasan bandar dan perumahan moden. Penduduk yang tinggal di kawasan bandar turut bersekolah di sekolah rendah Tamil yang dahulunya telah menjadi sekolah ladang. Subjek matematik dan sains diajar dalam bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Tamil. Di sekolah menengah pula, pelajar Cina dan pelajar India bercampur dengan pelajar Melayu untuk berinteraksi dan saling mengenali di antara pelbagai kaum yang hanya bermula di sekolah menengah sahaja. Seterusnya saya akan menceritakan tentang perkembangan awal agama Hindu. Dalam tempoh 1500 hingga 5000 Masihi, yang dikenali sebagai kitab-kitab suci iaitu Kitab Veda, karya falsafah Upanishad dan epik Ramayana dan juga Mahabharata dalam bahasa Sanskrit. Tidak melamakan asas-asas agama Buddha kerana perkembangan seperti pembentukan bhakti pada abad ke-6 hingga ke-15. Walaupun tempoh selepas Vedic memperlihatkan agama Buddha dan Jainisme berlakunya sistem baru, ini tidak melemahkan asas-asas agama Buddha kerana perkembangan seperti pembentukan bhakti pada abad ke-6 hingga ke-15. Dalam tempoh bhakti yang banyak kuil-kuil Hindu telah dibina oleh naungan raja-raja yang juga menggalakkan seni halus Hindu seperti muzik, ukiran, lukisan dan tarian. Namun begitu, agama Hindu mengalami kemerosotan setelah kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Hal ini berikutan kerana pembentukan kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-15 serta aktiviti penyebaran dakwah Islamiah berlaku di kawasan sekitarnya. Pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Malacca, Perlak, Samudra Pasai, Aceh dan juga Demak turut sama menjadi faktor penyebaran agama Islam secara menyeluruh. Selain itu, pada akhir abad ke-14, perubahan muara di Sungai Muria di Kedah semakin cetek dan akhirnya pedagang-pedagang telah berpindah ke pelabuhan yang lain. Hal ini menyebabkan populasi Hinduisme di Kedah Tua semakin berkurangan dan menyebabkan pengaruh agamanya bergerak ke dalam kawasan pedalaman. Okey, yang kelima, peningkatan semula agama Hindu di Malaysia. Kaum India, dia telah mempunyai hubungan perdagangan dengan tanah Melayu sejak abad ke-18 selepas pihak British menjajah tanah Melayu pada akhir abad ke-18. Maka wujudlah pelbagai kegiatan ekonomi secara besar-besaran. Antara industri yang terbesar pada waktu tersebut adalah industri getah. Kaum India pula datang ke tanah Melayu secara beramai-ramai seiringan dengan perkembangan industri getah. Kebanyakan mereka datang untuk bekerja sebagai buruh di estet kepunyaan British kerana kekurangan permintaan kerja di tanah Melayu pada waktu itu. Mereka datang untuk yang satu tempoh yang ditetapkan, kemudian pulang semula ke tanah air mereka. Walau bagaimanapun, selepas Perang Dunia Kedua tamat, kebanyakan mereka terus menetap di tanah Melayu selepas mendapat status kewarganaan selepas Malaysia mendapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1990. Penghijrahan besar-besaran secara ke Malaysia ini seterusnya telah merancangkan lagi kedudukan agama Hindu di Malaysia sehingga pada tahun 2006, masyarakat India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah seluruh penduduk di Malaysia. Sekitar 2,012,600 orang dan 84.5% adalah daripadanya agama Hindu. Hari ini, aktiviti keagamaan masyarakat Hindu boleh dilihat dengan banyaknya pembinaan kuil Hindu di sekitar tanah air kita. Perayaan rasmi seperti Thaipusam dan Deepawali juga diberikan cuti umum seperti meraihkan perayaan mereka. Parti politik yang bertujuan melindungi hak-hak orang India seperti Malaysia Indian Progress (MIC) sangat aktif dalam melindungi hak-hak agama Hindu. Pada 27 Disember 2007, MIC pernah menubuhkan Majlis Kuil Hindu dan dihadiri 750 pengerusi kuil dari seluruh Malaysia.
Selain dari itu, pelibatan masyarakat di Tanah Melayu, khususnya dalam kepercayaan agama ni semenanjung Tanah Melayu, memberi satu pengertian yang besar dalam jati diri masyarakat Malaysia itu sendiri. Penghormatan terhadap sebarang bentuk keagamaan bukan saja wujud sewaktu kedatangan Islam, malah telah berlangsung semenjak awal abad Masihi. Penyerapan agama-agama besar dunia seperti Hindu khususnya serta Islam dan Buddha menunjukkan masyarakat luar begitu tertarik dengan kepribadian masyarakat di Tanah Melayu sehingga mereka bebas bergerak untuk menyebarkan ajaran agama sehingga ke hari ini. Penghormatan masyarakat Malaysia terhadap apa jua bentuk keagamaan yang mengajak kepada kebaikan masih lagi utuh tanpa ada pandangan rasis terhadap penganutnya sehingga ke hari ini. Yang keenam, sumbangan perkembangan agama Hindu di Malaysia ada 4 perkara, terutamanya peninggalan monumen sejarah. Yang apa itu peninggalan monumen sejarah? Ia merupakan salah satu perkataan daripada arkeologi yang bermaksud sesuatu yang berharga kepada negara sehingga ia telah diisytiharkan sebagai salah satu tapak warisan dunia yang kini telah dikaji selidik oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains Kebudayaan, Pertubuhan Badan-Badan Bersatu yang dipanggil UNESCO. Ia sekaligus telah meletakkan negara kita iaitu geografi Malaysia sebagai salah satu komponen terpenting dalam pembentukan tamadun awal manusia. Seterusnya, peninggalan monumen sejarah ini mempunyai terdapat beberapa contoh iaitu prasasti iaitu yang merupakan batu bertulis dalam agama Hindu, candi, arca ataupun patung, dan kuil dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua, Malaysia sebagai negara yang kaya dengan diversiti. Ini telah membuktikan bahawa negara kita iaitu negara Malaysia mempunyai kepelbagaian fahaman serta tradisi agama terutamanya agama Hindu, agama Buddha dan agama Islam. Di dunia ini telah membuktikan bahawa negara kita adalah negara yang aman dan makmur walaupun ia kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya dan agama. Yang ketiga, melahirkan generasi insan yang beragama dan kaya dengan nilai moral. Dalam perkembangan agama Hindu ini telah memberi banyak pengajaran kepada diri kita, masyarakat dan paling penting sekali kepada generasi yang seterusnya agar lebih beragama dan kaya dengan nilai moral dan ataupun nilai murni. Nilai moral ini perlu dipupuk dalam setiap diri masyarakat agar diri lebih bertanggungjawab, amanah, jujur dan sebagainya. Ini akan memberi impak yang lebih mendalam kepada generasi agar sebagai contoh kita untuk menjadi contoh tauladan kepada mereka. Sejajar dengan prinsip yang ditanam dalam agama Hindu ini, para penganutnya perlu sentiasa bersikap baik dan sentiasa menghormati antara satu sama lain. Akhir sekali, mewujudkan pelbagai kawasan pelancongan dengan binaan kuil, candi dan patung yang telah dibina pada tahun 1890-an ini, ia telah mendapat sambutan para pelancong tidak kisah daripada luar negara maupun dalam negara. Reka cipta yang berunsurkan seni bina India ini sememangnya telah menjadi salah satu simbol terpenting iaitu simbol perpaduan dalam agama Hindu di Malaysia. Akhir sekali, kesimpulannya, pada pandangan kami, agama Hindu sememangnya telah memberikan identiti kepada Malaysia dan sememangnya menjadikan unik di mata dunia. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk mengekalkan keamanan dan kedaulatan sesebuah negara tak kala rakyatnya terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Bukan itu sahaja, malahan perkembangan Hindu di Malaysia juga memainkan peranan yang amat penting terhadap pembentukan negara Malaysia itu sendiri. Melalui perkembangan agama ini, ia diikuti dengan kefahaman masyarakat di sekelilingnya, maka akan terhasillah masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbeza toleransi. So, dalam konteks dunia moden yang mengamalkan kebebasan bersuara lalu memberi laluan kepada perbincangan perbandingan beragama secara terbuka, kita perlulah mempraktikannya secara berhati-hati serta menjaga sensitiviti masyarakat lain.